Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 24 Februari. Golongan belia diseru agar mendalami ilmu pengetahuan selain memperkuat penyatuan ke arah berjuang menuntut semula hak-hak Sabah melalui Gabungan Persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri 2 Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, golongan belia juga seharusnya perlu bersikap lebih berani dalam menegaskan hak sebagai rakyat Sabah di Malaysia. Datuk Joaquim yang juga Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS berkata demikian semasa berucap dalam program Makan Malam Tahun Baharu Cina PBS Bahagian Api-Api di Kota Kinabalu. Turut hadir Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili, Timbalan Presiden PBS, Datuk Dr. Yi Mo Chai dan Datuk Jahid Jahim, Naib Presiden PBS, Datuk Ruslan Muharram dan Bendahari Agung PBS, Datuk Lum Kim Yun bersama-sama lebih 300 hadirin. Kerajaan negeri akan terus memperkasa pembudayaan Al-Quran melalui peningkatan tahap bacaan qari dan qaryah di negeri ini. Ia dilaksana menerusi kursus tahsin Al-Quran dikendalikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS. Bagi kursus tahsin Al-Quran, ia bertujuan memperbaiki bacaan Al-Quran meliputi makhraj, sifat huruf, harakat serta cara wakaf bacaan. Bagi para peserta yang terpilih untuk kita bimbing oleh tokoh-tokoh qari'ah kebangsaan kita yang johan antarabangsa daripada Semenanjung dan rakan-rakan tokoh kita dari negeri Sabah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama dan Pendidikan ditemui media selepas Majlis Tilawah Al-Quran peringkat pedalaman bawah di Beaufort. Majlis menyaksikan Arif Muhammad Rauf bakal mewakili daerah Beaufort apabila dinobatkan sebagai Johan Qori, manakala Syarmilah Sani dari Membakut merangkul Johan Qori'ah. Kedua-dua mereka akan mewakili pedalaman bawah ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah di Putatan pada 6 Mac depan. Sementara itu, Pejabat Parlimen Sepitang yakin berupaya melahirkan lebih ramai tokoh Qori dan Qori'ah dari kawasan pedalaman bawah melalui kerjasama JAINS, MUIS dan Usia. Di Beaufort ini memang terkenal lah. Pertama sekali beberapa tokoh yang disebutkan almarhum Datuk Ghaffar Ijim, almarhum Datuk Marif, dan juga beberapa tokoh lain seperti Datuk Muhtar Apok juga adalah beberapa tokoh yang terkenal. Jadi insyaAllah kalau kita buat di Sepitang, ianya akan kita boleh melahirkan para qari yang terbaik insyaAllah. Seramai 80 orang kanak-kanak sekitar Kampung Titingan Tawau menyertai program tahunan berkhatan perdana di Balai Raya kampung tersebut. Program anjuran Parlimen Tawau dan Dewan Undangan Negeri APAS itu mendapat kerjasama Pusat Zakat Sabah. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui semasa ditemui media memberitahu penggunaan teknologi laser digunakan bagi memastikan kebersihan dan kawalan jangkitan. Kita menyelidik mereka kepentingan untuk menjaga ini kesihatan. Ini amat pentinglah untuk mereka. Tahun lalu mungkin kita berusaha untuk menjalankan ini acara yang suci ini dengan cara yang lebih canggihlah. Maknanya kita menggunakan cara laser kan, kerana ini akan mengurangkan ini peluang jangkitan kuman serta juga kita lah boleh menjaminkan ini kesihatan ini kanak-kanak. Perasaan saya cukup merasa banggalah, bahagia kerana YB Datuk masih mau meneruskan istilahnya tradisi dari zaman ke zaman berkatan di Kampung Titingan ni. Kalau bagi pandangan saya lagi memang patut diteruskanlah supaya dapat membantu lebih ramai lagi. Program ni bagus sebab dapat meringankan beban orang-orang yang susah. Lepas tu kalau boleh galakkan lagi lah. Kalau boleh akan datang ni buat lagi program begini ayah. Pertama kali ni ada pertama lah. Lagi bagus lah kalau diteruskan sebab dapatlah membantu orang-orang golongan susah macam kami ni. Majlis Pimpinan Keadilan Negeri
MPN Sabah komited membantu kerajaan menyebarluaskan maklumat berkaitan pendaftaran sistem pangkalan utama padu kepada rakyat. Pengerusi MPN Sabah, Datuk Sangkar Rassam berkata sebagai sebahagian kepimpinan negeri, pihaknya akan berusaha menjayakan program berkenaan meskipun ianya dikendalikan Jabatan Perangkaan. Beliau yakin usaha itu akan meningkatkan lagi keyakinan rakyat untuk mendaftar dalam sistem padu sekaligus mencapai sasaran 100% pendaftaran sebelum 31 Mac depan. Datuk Sangkar berucap dalam majlis sesi temu Rapat Keadilan Cabang P180 ke Ningau. Seramai 10,615 daripada 15,664 pesakit yang menerima rawatan pemulihan di Pusat Rehabilitasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso berjaya dipulihkan sepenuhnya sejak 1 Oktober 2014 hingga 31 Januari lalu. Pengarah Eksekutif Pusat Rehabilitasi Perkeso, Tun Abdul Razak, Datuk Dr. Hafiz Hussein berkata, pesakit yang pulih sepenuhnya kini berupaya kembali bekerja dan berdikari. Menerusi kenyataan, Datuk Dr. Hafiz memaklumkan sempena program Sedekat Pusat Rehabilitasi Perkeso di Kota Kinabalu, sebanyak 5% atau 783 pesakit yang menerima rawatan di pusat berkenaan merupakan pesakit dari Sabah. Program sehari ini dihadiri 82 peserta, antara lain mewakili agensi kerajaan dan swasta, pertubuhan bukan kerajaan, persatuan, wakil majikan, wakil pekerja serta kaki tangan hospital. Ia diisi dengan 4 sesi bengkel mengenai perkhidmatan Pusat Rehabilitasi Perkeso, demonstrasi alatan pemulihan dan lawatan ke galeri pameran. Lebih 400 murid melibatkan 21 sekolah sekitar daerah Papar menyertai eksplorasi pendidikan alam sekitar berlangsung di Bukit Bendera, Pohumpung, Papar. Program anjuran Persatuan Rekreasi Bukit Bendera, Pohumpung, Papar, Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar Jabatan Hutan Negeri Sabah serta Pejabat Pendidikan Daerah Papar itu bertujuan memberi pendedahan mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Program disempurnakan Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim. Sekitar sekolah akan ditanam dengan pokok dan untuk memperlihatkan supaya alam sekitar itu terjaga. Kita lihat sekarang ini alam sekitar agak macam terbiar dan ini adalah satu program yang terbaik untuk kepada anak-anak yang masih kecil. Turut berlangsung simbolik penyerahan 21 anak pokok kepada 7 sekolah di Papar, antaranya Sekolah Kebangsaan SK Padawan Besar, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Takis Papar, SK Sacred Heart Bio Papar, SK Sabandil Papar dan SMK Benoni Papar. Pengamal media diminta terus bekerjasama dengan wakil rakyat dalam mempromosi aktiviti bermanfaat di peringkat akar umbi. Selain itu, pengamal media diharap dapat membantu usaha kerajaan menyampaikan maklumat sahih ke arah memperkasa taraf hidup rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat, Dato' Frankie Poon Ming Fung berucap sempena Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina Pejabat Khidmat Rakyat Dun Tanjung Papat di Sandakan. Turut hadir Setiausaha Adun Tanjung Papat, Liu Fui Fui yang juga pengerusi Jetama, Sendirian Berhad. Majlis ini juga dihadiri pengamal media cetak dan elektronik di daerah Sandakan termasuk RTM. Penganjuran Majlis Silang Budaya Jalinan Integrasi Muhibah berupaya merapatkan hubungan antara ahli kawasan rukun tetangga KRT pelbagai negeri. Melalui program berkenaan, para peserta semestinya dapat mengenali lebih dekat budaya dan tradisi masyarakat berbilang kaum dan bangsa sekaligus mengeratkan integrasi antara wilayah. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Delin Letblon berkata demikian semasa merasmikan Majlis Silang Budaya Jalinan Integrasi Muhibah sempena lawatan integrasi KRT Simpang Kuala Utara Kedah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penolong Pegawai Perpaduan JPNIN Sabah, Masri Reina.
Turut hadir penolong setiausaha Persekutuan Sabah, Patrick Laing Au, pengerusi KRT Simpang Kuala Utara Kota Setar Kedah, Ahmad Tajuddin Bahari dan pengerusi KRT Flat Persekutuan Kompleks Sukan Likas, Abang Muhammad Taufik, Abang Ashari. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.